Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 19 September 2020 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita. Majlis sambutan kedatangan Ratu Cantik kelahiran negeri Sarawak, Francisca Lu Hong Jem ke Kuching telah berlangsung di Shangri-La Grand Ballroom Rooftop City One semalam. Sebagai penghormatan dan meraihkan kejayaan beliau dinobatkan juara Miss Universe Malaysia 2020. Francisca berusia 25 tahun, berketurunan orang Ulu dan Iban yang merupakan anak Dayak pertama memenangi gelaran berprestis itu difahamkan akan dimasukkan ke dalam Malaysian Book of Records. Dalam majlis tersebut, Francisca mengenakan busana sentuhan etnik orang Ulu untuk mempersembahkan tarian lileng liodian bersama ahli keluarganya yang merupakan tumpuan utama pada sambutan rasmi itu. Menghargai sokongan yang diberikan kepadanya, menurut Francisca, pelbagai perancangan serta persiapan akan beliau persembahkan di mata dunia bagi menonjolkan setiap sisi unik negara di samping mempertengahkan isu-isu yang dekat di hati masyarakat khasnya yang melibatkan perkasaan wanita di Malaysia. Seterusnya, masyarakat tani khususnya di kalangan Bidayuh perlu menggunakan teknologi moden dalam pertanian dan penternakan bagi meningkatkan produktiviti. Menteri Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Datuk Seri Michael Manjinjawong berkata, mereka perlu bergerak seiring dengan kemajuan teknologi pertanian masa kini. Jelasnya, tanah yang terbiar juga perlu diusahakan dalam bentuk pertanian bagi meningkatkan pendapatan mereka. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian Agriculture Community Outreach Program AgriCorp di Kampung Pichin pada Jumaat. Seramai 100 peserta telah menghadiri program sehari tersebut. Berikut pula, penemuan gas dan cecair dipercayai diesel di Bukit Kanada Miri yang tulal di media sosial mendapat perhatian Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, yang meninjau ke lokasi kejadian bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Miri dan Muzium Petroleum Miri pada Jumaat. Difahamkan lokasi tersebut merupakan sejarah perjalanan Sarawak dalam industri minyak dan gas bermula dengan pengoperasian telaga minyak pertama di Sarawak yang dikenali sebagai Old Lady di Miri pada 22 Disember 1910. Menurut Datuk Sebastian, kandungan sampel cecair tersebut akan dikaji terlebih dahulu dan siasatan akan dibuat untuk pengesahan. Jelas beliau, penemuan tersebut juga telah disampaikan kepada Ketua Menteri dan Syarikat Petroleum Sarawak Berhad Petros untuk diambil perhatian dan tindakan sewajarnya. Justru sebagai langkah keselamatan, orang ramai disarankan untuk tidak mendekati tempat tersebut hingga siasatan selesai. Seterusnya, seramai 50 pegawai serta kaki tangan pentadbiran bahagian Serian telah menghadiri program pemantapan dan pembudayaan integriti pada Jumaat. Pengisian program adalah perkongsian ilmu dan pengalaman di dalam usaha untuk menegakkan nilai integriti di kalangan warga kerja, pejabat residen dan pejabat daerah Rando Serian. Residen bahagian Serian, Tuah Suni dalam ucapannya mengingatkan agar penerapan nilai-nilai murni dan integriti harus dipraktikkan dalam kalangan pegawai serta kaki tangan pentadbiran di bahagian berkenaan. Jelasnya, integriti merupakan satu nilai peribadi yang ada dalam diri dan berpunca dari dalam diri serta tingkah laku individu itu akan mencerminkan imej diri pegawai, jabatan, keluarga dan masyarakat. Beliau berkata demikian semasa program pemantapan dan pembudayaan nilai integriti di pentadbiran bahagian Serian di Dewan Rancan Serian. Berita berikutnya, sejak penubuhannya pada 1982, Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati terbukti konsisten dalam membantu masyarakat yang memerlukan dan kurang bernasib baik, terutamanya apabila negara bertepan pandemik COVID-19. Bendahari Kehormat Sabati Datin Seri Sorgayah dalam majlis penyerahan sumbangan kit pencegahan COVID-19 dari Sabati di Sibu baru-baru ini berkata, pelibatan Sabati dalam membantu masyarakat hingga kini hasil sokongan dan kerjasama daripada semua pihak. Kerja amal Sabati dapat dilakukan dengan jayanya, dengan sokongan padu daripada Kerajaan Negeri Sarawak, daripada agensi-agensi Kerajaan Negeri Sarawak dan juga kepada syarikat-syarikat, orang perseorangan dan pihak media dan agensi-agensi yang telah sentiasa membantu Sabati selama ini.
Dalam majlis itu, kit pencegahan COVID-19 berserta sumbangan telah disampaikan oleh Presiden Sabati Dato' Amar Jumaini, Tun Tuanku Haji Bujang kepada beberapa NGO, Peryatim Sibu, Sekolah Kerajaan Abang Ali, Agape Center Sibu, PPDK Nur Kasih, PPDK Muni Sibu Jaya dan PPDK Sibu. Sekian edisi petang bersama saya Janet Bennett dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi malam. Dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.